Hey, welcome to In Focus, and you're with me, Zan Azli. This week, I'm very excited to present a story that's actually very close to my heart. It's relating to the conflict in southern Patani. And with me today is the person who did the documentary, who did the stories, is Aistro Awani's editor of the Foreign Desk. Can I call you Mena? Boleh? My name is Azli Naria Abdullah. But in intimate terms, everybody here calls you Mena. Ya, ini. Okey, saya nak tanya beberapa soalan. Di Selatan Thai, apa sebenarnya isu yang berlaku di sana sebenarnya? Sebenarnya selama lawatan saya 3 hari di selatan Thailand, saya rasa itu sesuatu yang singkat untuk saya membuat satu kesimpulan, kerana konflik ini ada konflik yang berpanjangan. Maknanya dari dulu beratus-ratus tahun dan sampai hari ini. Maknanya tetapi dalam sempena lawatan saya 3 hari itu, saya boleh membuat satu kesimpulan mudah bahawa sebenarnya punca itu pelbagai-bagai. Maknanya di situ ada elemen keganasan, militansi. Di situ ada juga kerana tidak senang hati, kecewa kerana dilayan sebagai warga kelas kedua, kerana mereka ini ialah minoriti di wilayah yang majoriti dihuni oleh warga yang beragama Buddha. Dan ekonomi selatan Thailand juga terpinggir daripada beberapa daerah-daerah dan wilayah lain di selatan Thailand. Berbanding dengan beberapa wilayah lain di Thailand, misalnya di selatan Thailand, di Narathiwat, Yala dan Patani, keadaannya agak mundur sedikit, dan ini diburukkan juga dengan beberapa peristiwa keganasan yang berlaku saban hari. Kalau tidak berlaku keganasan di Yala, berlaku bom di Patani. Kalau tidak berlaku bom di Patani, berlaku juga di Narathiwat. Tapi setiap hari? Hampir setiap hari. Bukan satu, bukan dua. Malah menyebabkan korbannya sampai 70-80 orang. Seperti di insiden di Kruse dan di Tak Bai. So, package yang kita akan lihat sebentar lagi mengenai inilah. Mengenai ini. Okay. So, yeah, let's watch the next package and we'll see you right after that. Begitu banyak peristiwa keganasan yang meninggalkan kesan mendalam di 3 wilayah di selatan Thailand. Paling diingati tentunya peristiwa di Tak Bai dalam wilayah Narathiwat. Berlaku di bulan Ramadan. Tenaga hilang kerana berpuasa. Tidak terlawan kekuatan kayu dan belantan. Disusun seperti bata dalam trak yang sempit, sukar bernafas. Nyawa 86 minoriti Melayu di selatan Thailand jadi murah harganya. So, kata anak mati tu ingat gitu. Baru-baru itu marah ni. Nak jadi dia itu apa ni? Kalau dia tak pergi pun dia kena mati juga apabila siapa masa dia. Akibat peristiwa Tak Bai, anak deramanti, seorang maut, manakala seorang lagi cacat anggota kerana kekasaran anggota tentera yang cuba mengawal keadaan pada waktu itu. Dan insiden di Masjid Kruse juga di Narathiwat turut melekat di ingatan. Jemaah ditembak semasa sedang bersolat subuh atas alasan mereka didakwa menyimpan senjata bagi tujuan keganasan. 33 nyawa hilang begitu sahaja. Sakit hati, tidur, tak jenera. Sakit hati kat mula-mula. Moga tak tahu dia mau buat baik ni. Moga kita pergi dengan baik. Apa? Jadi aku ni. Hati tak terima jugalah. Sedih juga. Kesan kepedihan yang ditanggung kerana kehilangan diingat sampai mati oleh mereka yang masih berdenyut hidup. Sehingga kini, sekalipun masa mungkin menjadi pengubat terbaik. Ya, gimana ayo? Di sedek kisik. Ha? Di sedek kisik. Sik tu masih sik. Masjid. Masjid kisik. Ayo kisik tu. Ya. Atau orang mana? Aja di mana? Dia jadi benote. Hidup maya. Ada? Betul? Tak nak. Yang mana beda ya? Apa ni?
Boleh. Tahan. Adik tahu siapa yang betul? Wanita kampung seperti Aisyah Samanun begitu juga curiga. Dan syak wasangka yang berkembang menjadi hubungan tidak harmoni antara Muslim dan tentera tumbuh disebabkan peristiwa keganasan itu. Kepada mereka, kenapa dalam jutaan Muslim yang menghuni di selatan Thai, orang kesayangan mereka jadi korban? Dah, joki dia molek, orang molek dia tu. Sungguh dia orang molek. Dia bukan orang kata jahat dok lah. Joki dia sungguh. Asal-asal dia nak pergi kerja joki. Dia suruh baik kerja dia kelik sampai rumah sokmo. Bagi kesemua mereka, tindakan pihak tertentu itu bagaikan tidak kena pada masa dan ketika. Kerana biasanya mereka hidup susah, walaupun pahit dan bingung terpaksa menanggung derita hilang tempat bermanja, juga bergantung harap. Penindasan, kekejaman dan kezaliman berterusan ke atas mereka dan rakan Muslim yang lain di wilayah itu diterima sebagai takdir. Sukar lupa apa yang berlaku, namun dalam payah mereka cuba mengubat luka akibat perang yang berliku panjang. Punca perang kerana agama mereka terima dan anggap bertitik tolak daripada rasa tidak faham tentera yang rata-rata beragama Buddha terhadap amalan Islam dianut penduduk majoriti di selatan Thai. Sentimen pemisah pula dianggap berlaku kerana ekonomi perut penduduk di selatan Thai tidak dijaga dengan baik oleh Bangkok. Apabila rakyat tak dapat keadilan, maka perkara ini memanglah ia akan berlaku. Jikalau pihak kerajaan beri keadilan, saya yakin bahawa semua masalah-masalah yang berlaku sekarang akan damai. Sekaligus membawa pula kepada anggapan angan-angan keluar dari Thailand hanya angin lalu. Kebanyakan penduduk sambut baik usaha-usaha dilakukan tentera untuk cuba memadamkan sejarah kemarahan kerana apa yang telah berlaku ke atas Muslim di Narathiwat, Yala dan Patani. Welcome back to In Focus. We are still with Medna on the issue of Southern Thailand, and saya nak tanya lagi satu soalan. Saya pernah ke Patani dan saya pernah ke Masjid Krusek. Saya pernah tengok, walaupun mereka telah berusaha untuk menutup kesan-kesan, tapi kalau kita tengok betul-betul di dinding boleh nampak lagi kesan tembakan dan sebagainya. Dan saya jumpa rakyat Patani dan rakyat orang di selatan Thai. Mereka kebanyakannya mereka seperti tidak, pada pendapat saya lah, mereka seperti tidak menghiraukan sangat konflik yang terdapat di sana. Tapi mereka cuma mahu meneruskan kehidupan mereka, kehidupan harian. Bagaimana sebenarnya relationship antara rakyat dan mungkin tentera dan kerajaan? Saya bersetuju. Sebenarnya sejak 2004 di mana putaran keganasan itu bermula, dirintis daripada 2004 di mana insiden rampasan senjata di gudang senjata di Narathiwat bermula, dan sejak itu cycle of violence tu seakan-akan berhantu setiap hari berlaku. Dan sejak tahun 2004 juga sebenarnya rakyat di selatan Thailand ini sebenarnya semakin menerima, ini disebabkan semakin menerima terutamanya apabila dengan begitu banyak insiden yang dipersalahkan oleh tentera. Rata-rata menyalahkan tentera dengan insiden yang berlaku ke atas Takbai misalnya, di Masjid Krusek misalnya. Tentera dipersalahkan dalam hal ini, dan tentera tidak ambil mudah dengan persepsi dan rasa curiga rakyat di selatan Thailand ini ke atas mereka. Jadi tentera khususnya di selatan Thailand yang
yang sememangnya berpusat di Bangkok mengambil dan membuat pelaburan yang besar ke selatan Thailand untuk memenangi hati dan jiwa rakyat di selatan Thailand. Begitu melimpah kemarahan, sungguh banyak parut kerana luka tidak sembuh. Barangkali tidak setanding dengan usaha yang dilakukan tentera Thai yang berpusat di Bangkok untuk menutup sekaligus memadamkan dendam. Tetapi jujur saja, tentera juga tidak berdiam diri apabila mereka dipersalahkan dengan begitu banyak peristiwa luka di selatan Thai. Kalau dahulu tentera dilihat penuh curiga di mata majoriti penduduk Islam selatan Thai, mereka tidak tutup mata dan telinga. Dalam cubaan selesaikan masalah, tentera utamakan penyelesaian ekonomi. Kena dengan tidak tepat pada masanya, yakni kena pada orang panggil duduk dalam kawasan yang begitu bahaya. Nah, memang begitu bahaya, maka dengan bentuknya pusat ini, yang pertama kita boleh melegakan hati kita bahawa walaupun keadaan kejadian berlaku berterusan, tapi kita dapat hidup menjalankan tugasan kita, pertanian kita cukup untuk perbelanjaan harian. Kepada tentera, jika ekonomi dijaga, hidup dengan ada kerja mengisi masa, perkara kepahitan lalu hanya kenangan. Pembangunan terancam menjadikan 3 wilayah lokasi didatangi limpahan ekonomi giat direncanakan. Sebagai contoh, adanya pembinaan jambatan Halabala yang letaknya di Betong, wilayah Yala bersempadan dengan Malaysia. Jambatan Halabala yang baru sahaja dirasmikan oleh Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra ini antara lain membuka dimensi baru hubungan antara Kuala Lumpur Bangkok. Namun di sisi lain, ia memberi pembangunan dan nadi ekonomi kepada selatan Thailand ini. Dakwaan bahawa wilayah di selatan Thai disisihkan pusat boleh ditangkis dengan harga pembangunan jambatan Halabala ini. Hasil daripada jambatan ini faedah kepada orang tempatan yang begitu banyak sekali, terutamanya untuk nak pergi ke daerah Betong saat itu, jadi sikat ke masa dah lebih kurang 30 minit dan juga jangka jauh saat itu lebih kurang hampir-hampir dengan 10 km. Di samping itu juga dapat perhubungan antara rakyat Malaysia dengan rakyat Thailand kita, khususnya di Yala, di daerah Tanto dan juga daerah Betong, yang mana rakyat di sini itu ada hubung kait dengan rakyat Malaysia, mudah berjalan pergi mari, itu satu. Dan juga supaya untuk nak mudah dalam untuk nak ekspor ke barang-barang tempat untuk di sini pergi ke Malaysia. Di samping itu juga pelancong-pelancong Malaysia yang banyak suka mari di daerah Betong itu, supaya untuk dapat mari ke Tanto ini, mari berjalan di tempat peranginan seperti di hutan Halabala yang ada sumber semula jadi yang begitu indah. Ini jadi era baru yang pihak wilayah Yala kita cadangkan untuk nak mempromosi dan nak promote untuk satu tempat pelancongan yang baru, iaitu di Tasik Halabala dan juga Hutan Balabala, insya-Allah. Keselamatan juga dipelihara tentera. Sudah sekian lama tentera sediakan kawalan keselamatan kepada penduduk. Memang penduduk di selatan Thai tidak bebas bergerak kerana kawalan keselamatan yang ketat. Namun tentera tawarkan usaha serampang dua mata. Kawalan dihulurkan, jaminan keselamatan dijanjikan. Memang tolong buat baik, ngomong kapal dia kau payah sendiri, baik ke. Tapi dia cut dia ni, dia cut tu ni, tim buat maju kita tim pram dah, buat maju ke kapal, tolong kapal tu. Kena, musnah lah. Dia tolong. Apa saja yang meminta, dia tolong. Nang kata dia pun besok hidup royak lah, kata tolong royak ke kapal, wi peh ke kapal tu. Biasanya tim dia tim patana je bagi dia ni tim patana. Dia maju buat baik ke lah. Tunjuk baik ke. Latihan menjaga keamanan diturunkan tentera kepada pelbagai lapisan umur penduduk kampung, berupaya pula menyelesaikan masalah jenayah lain. Sebagai contoh, kes kecurian,
rompakan dan dadah yang diakibatkan oleh mudahnya dipengaruhi kerana masalah ekonomi yang menimpa. Tentera sediakan usaha itu semua dengan satu harapan, moga-moga mereka tidak dicurigai lagi. Mereka juga mahu penduduk tahu mereka bukan musuh tetapi sahabat yang mahu membantu. Sama-sama kembalikan keamanan. Gandeng bahu pulangkan Selatan Thai ke pangkuan kedamaian. Not only security, we make understanding, make understand to everybody in the area. Kalau keselamatan tidak cukup berbaloi untuk beli hati dan jiwa jutaan rakyat di Selatan Thai, tentera juga masuk bercampur bersama penduduk menjadi guru kedua, melabur dalam sistem pendidikan. Dari awal proses sekolah rendah hingga ke peringkat universiti, semuanya diingatkan usah membenci kerajaan yang memerintah. Pesan mereka juga, tolak keganasan, cintakan keamanan. Itulah juga yang disarankan oleh semua agama di dunia ini, kata tentera. Tentera mahu kalau boleh enggan perang lagi. Seperti penduduk, mereka juga penat, bosan dan letih. Jika boleh, mereka ingin teroka jalan lain, bukan keganasan untuk tamatkan atau setidak-tidaknya singkatkan konflik yang panjang. นะครับที่มาวันนี้นะครับตัวผม Mekna, sebenarnya bila kita lihat dokumentari dan laporan yang Mekna telah tunjukkan hari ini, sebenarnya apa yang kita sebagai rakyat Malaysia ataupun negara-negara jiran ASEAN, Thailand, apa yang mereka boleh lakukan untuk membantu? Ya, sebenarnya ada banyak usaha yang boleh kita ketengahkan dan kita boleh promotkan ya untuk membantu Selatan Thailand. Kerana pada asasnya Selatan Thailand ini akrab dengan kita. Dia cuma jauhnya cuma beribu batu sahaja daripada Malaysia dan dia paling dekat dengan Kelantan dan dia juga paling dekat dengan budaya kita sendiri, kemelayuan dan Islam. Ya, jadi sebenarnya apa yang boleh Malaysia bantu ya Selatan Thailand ialah dengan mencari jalan yang bukan keganasan ya, sebab saya percaya Zan juga bersetuju dengan saya, keganasan tidak boleh dilawan dengan keganasan. Jadi apa yang Malaysia boleh cadangkan, boleh syorkan ialah satu jalan untuk mengembalikan Selatan Thailand ini kepada keamanan ialah melalui jalan yang bukan keganasan. Maknanya perlu cari kata sepakat bagaimana untuk menghapuskan keganasan, bagaimana untuk mengembalikan keamanan hakiki di Selatan Thailand. Maknanya Malaysia boleh kalau boleh menjadi perantara, orang tengah, mediator antara, sebab Malaysia sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, Malaysia berjaya jadi mediator mengembalikan keamanan di selatan Filipina. Jadi ini model ini boleh juga dilakukan di selatan Thailand. Ada orang yang bertanya kepada saya, boleh ke Selatan Thai aman sebab konfliknya sudah lama. Tapi saya jawab mudah saja. Jalannya memang sukar tetapi tidak mustahil ya. Dan contoh klasik untuk mengembalikan keamanan ini sebenarnya sudah ada di Aceh. Aceh juga merdeka selepas beberapa lama konflik. Ya, gerakan Aceh Merdeka letak senjata, akhirnya berdamai dengan kerajaan. Begitu juga di selatan Thailand. Jadi Malaysia boleh mengumpulkan orang-orang yang kumpulan-kumpulan pemisah misalnya. Malaysia ada kelebihan untuk memanggil kumpulan-kumpulan yang pemisah ini untuk duduk semeja dan berunding dan dengan kerajaan Thailand yang berpusat di Bangkok. Jadi boleh duduk semeja dan berbincang apa sebenarnya yang boleh dilakukan untuk mengembalikan keamanan di selatan Thailand ini.
Walaupun sukar, jalannya tetap ada untuk sebuah selatan Thailand yang aman damai pada satu hari nanti. Ada inisiatif yang bukan menuju kepada keganasan dibalas keganasan boleh diusahakan. Jalan kesederhanaan itu tentunya letak di meja rundingan. Jika Thailand mendapati jalannya sukar untuk mengumpulkan kumpulan bertelagah duduk satu meja, elak senjata lawan senjata. Tidak salah jika digamit pihak luar supaya jadi perantara. Walaupun tidak mudah seperti mengerlitkan mata, konflik yang sukar sekalipun boleh diselesaikan. Perumpamaan mudah. Sengketa dalam keluarga. Masalah sukar akan jadi mudah kalau ada rundingan. Jalan rundingan lebih terbentang luas jika orang tengah dilibatkan. InsyaAllah saya semua dah ada berlaku tu. Kalau kita tak ada kecek, dia kena ada pisah cari jalan. Nak buat lagu mana kita boleh muzakarah, tukar fikiran. Supaya dalam keluarga kita, anak dengan apa ada masalah. Kalau tak ada kecek, tu ada masalah situ. Jauh cari masa kecek. Orang kita ada masalah pun, tak ada kecek, tak ada cakap. Makna memungkuku tak boleh. Sebagai Islam tak boleh buat lagu tu. Ya kena muzakarah. Muzakarah ad-dinun nasihah. Itulah. Di pentas ASEAN, Malaysia antara negara paling banyak ada kelebihan untuk mengusahakan keamanan. Saya percaya Malaysia mempunyai kedudukan yang sangat istimewa untuk menjadi orang tengah, untuk menjadi perunding, untuk menjadi mediator kepada konflik di selatan Thailand. Kerajaan Malaysia ataupun negara Malaysia dipercayai oleh kerajaan Bangkok. Kita juga rakan ASEAN. Kita juga diyakini oleh masyarakat Islam di selatan Thailand. Dan lebih penting daripada itu, kita ada pengalaman dalam memastikan ataupun dalam menjalankan usaha-usaha mediator ini dan juga sebagai orang tengah ini. Kerana kita telah melaksanakan tugas ini di selatan Filipina. Dasar Malaysia memakmurkan jiran ternyata banyak memberi manfaat. Kesederhanaan dalam agama amalan Malaysia juga terbuka untuk diguna pakai negara lain termasuk Thailand. Islam itu dia menerusi jalan kesederhanaan. Walaupun senjata tengah senjata, akhirnya jalan sederhana ni memangnya kita gunakanlah jalan sederhana daripada senjata ke senjata memangnya akan jadi akhirnya kita carilah jalan. Kalau guna senjata akhirnya hancur. Nah, sebagaimana pada panggil pada buku, ya nah, itu hancur, ini hancur, musnah. Ukar masalah dengan cara guna senjata ini memangnya kita kata tidak ada keuntungan bagi kita ni, ada sama-sama hancur, sama-sama mati. Itu yang boleh kita dengan itu kita mari kena hiwar, mari ada kena berunding, kena bercakap. Yang itulah lebih berselera pada kita ya. Kalau hujah bahawa negara lain tidak usah campur tangan menyelesaikan urusan dalaman Thailand, hujah itu ada asasnya kalau diberi jawapan begini. Pintu tidak seharusnya Thailand tutup untuk Malaysia masuk memberikan penawar menyembuhkan sakit dalaman di negara itu. Ini kerana pada akhirnya sakit atau tidak Thailand itu, Malaysia, negara jiran paling dekat, turut merasainya. Ibarat cubit peha kiri, peha kanan terasa juga. Hubungan akrab Bangkok Kuala Lumpur seperti aur dan tebing akan terjejas kalau keganasan berterusan. Malaysia pasti tidak senang duduk. Andainya ada laporan keganasan di Naratiwat. Seterusnya berlaku gegaran bom di Yala dan tersiar pula pembunuhan kejam di Patani. Harapan Malaysia cuma satu. Kalau selatan Thai aman, Malaysia lebih daripada bersyukur. Kerana akhirnya rindu jutaan penduduk di 3 wilayah bergolak untuk damai boleh dianggap bukan mustahil dicapai. Kejayaan itu nanti kejayaan Malaysia juga. Penghormatan terhadap kita tu ada. Selain daripada penghormatan terhadap Perdana Menteri kita tu Sinaji, penghormatan terhadap bekas Perdana Menteri Tun Abdullah dan juga Tun Mahathir sendiri umpamanya. Ini ialah apa yang saya boleh panggil sebagai satu elemen unsur-unsur tambahan yang membantu Malaysia untuk menjalankan tugas-tugas yang lebih berkesan sebagai pihak perantara ataupun pendamai di selatan Filipina, di selatan Thailand. Namun jika damai yang dirindui itu jadi ilusi sekalipun, Malaysia sememangnya tidak akan berhenti. Berehat daripada memperjuangkan keamanan di selatan Thai tiada dalam kamus Kuala Lumpur. Itulah komitmen diperjuangkan kepimpinan di Malaysia yang akan menjadi pengurusi ASEAN pada 2015.
Usaha perlu terus digerakkan. Kalau tidak semalam, apa salahnya teruskan hari ini atau lakukan pada hari-hari seterusnya. Maka itulah juga matlamat lawatan kali kedua Perdana Menteri Yingluck Shinawatra ke Kuala Lumpur pada 28 Februari lepas. Antara lain tujuannya mahu mempamerkan kejujuran Bangkok dalam usaha memulangkan naratiwat Yala dan Patani ke pangkuan keamanan hakiki. 3 hari, 3 wilayah, 1 kesimpulan. Ada cahaya di hujung terowong berhubung keamanan dan kedamaian di selatan Thailand. Cuma rancangannya bukan sehari atau 2 hari, juga bukan 3 atau 5 tahun. Kerana bagi penduduk selatan Thailand, luka sembuh, parut berbekas jua. Dari selatan Thailand, Azli Naria Abdullah bersama jurukamera Muhafendi Muhammad melaporkan untuk Astro Awani. That's it for InFocus this week, and I would like to thank our contributor today, Mekna. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap Mekna boleh menyumbang lagi story-story untuk InFocus in the future. And I think the message that we get, that we can bring home today is the fact that we must always have hope and peace everywhere around the world. Yes, agree. Yes, everybody agrees on that. So thank you, and don't forget to watch us again on InFocus next week, Tuesday, 8:30 PM on Astro Awani. Thank you.